Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ucapkan tuan pengurusi, bagi tuan imam, imam satu dan barisan imam-imam yang ada, Ustaz Jawatankuasa Masjid Al-Muttaqin dan seterusnya, barisan kepimpinan tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bertemu muka di dalam majlis ilmu. Saya pun tak sangka dapat agak ngulang dalam tempoh berapa bulan sampai sini balik. Ikut kalau ikut jadual patut dah lagi 2 tahun pun sampai sini kan, tapi awal okey lah kan. Alhamdulillah, dulu belakang tu tak berapa siap, kita tengok nampak dah hampir siap lah. Alhamdulillah, cantik ni kan. Jadi tajuk kita malam ni diberikan oleh pihak penganjur, di manakan ku cari ganti. Lain macam tajuk kan. Orang perempuan dah perasan dia, tapi bila di mana ku cari ganti ni, siapakah subjek matter dia kan. Jadi malam ini ada dua skop yang saya nak bawa. Di manakan ku cari ganti itu merujuk kepada yang pertama, junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada tolak banding dan gantinya Nabi kita itu kan. Yang mana rugilah kita kalau kita memilih untuk berkasih-kasih sayang tu dengan selain daripada Nabi. Dan kalau kita sayang pun orang lain sebab kita nak ikut cara Nabi, untuk kaedah barulah kita untung. Sambil menyolam minum air kan. Yang ini menyolam ya, air tak minum, tahan, sudah mati tahan kan. Yang nak minum lah, tak nak menyolam, mana nak datang air contohlah kan. Macam itulah kira. Sebab baginda Rasulullah SAW sayangkan kita. Malahan pernah sahabat tanya, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, aku rindu umat akhir zaman. Kenapa pula? Kami depan mata kau ni. Yalah, dah depan mata, nak rindu apa? Tapi Nabi tak jawab macam itulah. Tapi Nabi kata, macam mana aku tak rindukan mereka, dengan tahap mereka boleh taat kepada Allah dan kepada aku, dengan tahap sekali pun mereka tidak berpeluang memandang wajah aku. Kita ni kan, semayang, kita ikut sunnah Nabi, mana yang kita buat lah kan. Dengan tahap kita percaya je setiap ustaz yang datang tu cerita pasal Nabi itu. Tengok tak pernah ni tau. Tak ada pun dalam hati kita, tidak ustaz ni teh bongak, yo ke Nabi macam tu, yo ke Nabi baik benar. Tak ada pun, kita yakin. Kita yakin mana dan kasih sayang kita kan. Terdapat dalam kisah bahawa seorang lelaki melihat sejenis makhluk yang amat mengerikan, lalu dia bertanya, siapakah engkau? Makhluk itu menjawab, akulah amalmu yang buruk. Lelaki itu bertanya, apakah caranya agar aku dapat selamat dari engkau? Makhluk itu menjawab dengan membaca selawat kepada Nabi SAW. Makhluk yang mengerikan itu menjawab. Rasulullah SAW bersabda, selawat kepadaku adalah nur atas titian. Barang siapa membaca selawat kepadaku pada hari Jumaat 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya setahun. Dalam satu hadis diceritakan bahawa seorang lelaki tidak pernah membaca selawat kepada Nabi. Ada seorang lelaki tak pernah baca selawat kepada Nabi. Pada satu malam dia bermimpi melihat Nabi SAW. Baginda tidak menolehnya kan? Dia memandang, dia nampak Nabi baik tak reti, Nabi pandang tempat lain. Dia pun heran. Dia kata, wahai Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku? Maka jawab Rasulullah, tidak. Lelaki itu bertanya lagi, mengapa engkau tidak memandangku? Maka jawab Rasulullah pada ketika itu, sesungguhnya aku tidak kenal akan engkau.
Macam mana pula kau tak kenal akan aku, macam mana pula kau tak kenal akan aku? Dengan tahap para ulama menyatakan bahawa engkau mengenali umatmu lebih daripada kau mengenali ibu bapamu sendiri. Macam mana pula kau tak kenal? Ulama-ulama semua sebut kau kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau. Maka kau menjawab, mereka benar. Cuma aku tidak kenal akan engkau kerana engkau tidak pernah berselawat kepadaku. Bila sebut macam tu, terkejutlah dia. Bila dia terjaga, menangis lah. Maka semenjak daripada itu, dia mewajibkan dirinya berselawat tak kurang 100 kali sehari kepada Nabi. Bila dia mewajibkan diri dia tu, selang beberapa kali, selang beberapa hari, beberapa minggu, tiba-tiba dia mimpi balik semula. Kali ni bertemu dengan Nabi. Nabi cakap apa? Sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Makna dengan selawat tu, cerita tadi tu, kita kata sayang Nabi, kita kata kita suka benar lah nak ikut. Tapi masalahnya dengan tahap kita kadang-kadang sunnah Nabi pun borek nak buat kan? Ya baru lagi ni tengah mood Syawal lagi ni, mana 100 pejabat lah, tak habis-habis menterdarah ni, makan tak habis-habis. Hari ni ada ni tahun lepas, paling tahu tahun lepas. Tahun lepas dah habis sebulan ada ni tu. Tak cukup sebulan Syawal ni kat sana. La ilaha illallah. Masa bila lah penceramah tu nak puasa, contohlah ayat kan. Tak dapat nak puasa, pergi makan itulah tu. Kadang-kadang jadi macam itulah keadaan, alasan. Makan. Kan? Tapi sedangkan kita ni puasa sunat. Puasa sunat tu makna sunnah Nabi buat. Benar tu tak wajib dah, tapi sunnah Nabi, tanda kita sayang Nabi, kita hidupkan sunnah Nabi. Kita jangan lupa bulan puasa itu target kita la'allakum tattaqun, nak jadi orang bertakwa. Apa kayu ukur? Kayu ukur apa yang kita buat bulan puasa tu sampai raya masih buat lagi. Cuma tarawih tak buat lagi lah. Maksud sembahyang sunat dia buat, dia pun buat lagi sembahyang sunat. Tak kira lah sunat apa pun. Dia mengaji itu bulan puasa. Ni apa ngaji ada lagi. Kan? Sembahyang wajib tak tinggal. Bulan puasa punya baik Zuhur, Asar pun jaga. Sampailah Syawalnya masih lagi jaga. Rajin sedekah bulan puasa, sampainya pun rajin lagi sedekah. Nampak? Rajin bagi orang makan, masih lagi rajin bagi orang makan. Nampak? Macam tu keadaan Bolamah lambut dia bulan puasa sebab tak terdaya nak marah orang. Bulan puasa dah makan mula dia nak membaham orang. Pahala. Sabar dia. Tu. Jadi puasa tak ada payah nak buat puasa wajib. Dia dah habis masa. Sekarang ni puasa sunat. Boleh tak? Pun tak boleh. Puasa 6. Boleh tak? Puasa 6. Ada yang terlangsung nahu tak sampai buat dah. Tahun depan nampak kok ada. Kan? Tak dapat buat puasa Isnin Khamis, Isnin Khamis. Kan? Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani. Nabi sebut barang siapa menghidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku, dan barang siapa yang sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Kan? Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Sebab Nabi sebut faman ahya, barang siapa menghidupkan satu sunnahku. Faman ahya bi sunnati, bukan Nabi barang siapa yang menghidupkan semua sunnahku, tak. Nabi sebut barang siapa menghidupkan satu sunnahku. Cuba pegang satu benda yang paling senang kita boleh buat. Kalau menterdarah lah. Makan buah tamar. Kan? Buah kurma, tak kisahlah buah kurma apa pun, yang penting buah tamar. Kita tu makan buah tamar ni sunnah Nabi. Kita memakanlah buah tamar. Nabi amal makan 3 biji, 7 biji. Kita bukan malah. Malah ada satu hadis Nabi kata barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan. Kan? Tak habis-habis hati canai. Habis mulalah roti tolu, roti topuk kan. Roti topuk lah macam kan elok masih roti tu. Diisi celah tiak dia pegang topuk.
Kita pun sadap betul, tak ada banding ke dah. Memanglah. Kan, saya tak cakap sini dah, tempat lain.